Bangkit subuh ayuhlah lekas, timbang ditinggal dalam fikir. Setahun indah sudah dilepas, selamat kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UTM Junjungan Bangsa. Yang berusaha Profesor Dr. Abdul Rahim Yusof, Dekan Fakulti Sains, Profesor Madya Dr. Zaitun Abdul Majid, Timbalan Dekan Penyelidikan, Inovasi, Pembangunan dan Alumni. Yang berusaha Profesor Dr. Fadilah Yusof, Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Belajar. Yang berusaha Dr. Ganesan Anak Lelaki Krishnan, Pengarah Program Faculty of Science Research Week 2021. Penolong Dekan, Pengarah-pengarah Jabatan, Pengarah-pengarah Institusi Penyelidikan, Pensyarah-pensyarah, staf-staf dan pelajar Universiti Teknologi Malaysia sekalian. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, dijemput Dr. Muhammad Akmali Mohtar, Pensyarah Kanan Jabatan Kimia, Fakulti Sains untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Ya kami berwaktu sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan syukuran di atas kurniaan yang tidak henti. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur seraya nikmat yang sedikit bila-bila nikmat yang melimpah ruah kepada Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau berkatilah dan merahmatilah perjalanan majlis berasanya FS Research Week 2021 pada hari ini. Sesungguhnya engkau mengetahui bahawa kami di sini punya menimba sangat luas bagi mengembangkan bahawa kami sebagai hasil yang engkau redha. Justru berkatilah dan rahmatilah dipulangkan kepada kami. Tanyakanlah kepada kami ilmu dari hati kami dengan cahaya dan hidayah. Semoga dengannya kami mudah dan menghayati dan mengamalkan. Ya Jalal wal Ikram. Kurniakanlah juga kepada kami kesihatan keluarga, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu berpaling cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang diucapkan ke Minggu Penyelidikan Fakulti Sains atau Faculty of Science Research Week 2021 yang merupakan program tahunan Fakulti Sains. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, program ini merupakan program tahunan Fakulti Sains di bawah payung Timbalan Dekan Penyelidikan, Inovasi, Pembangunan dan Alumni. Program ini merangkumi intipati yang menyeluruh bagi menyediakan staf-staf akademik terutamanya dalam menghadapi revolusi inovasi dalam penyelidikan dan pengajaran sepanjang hayat. Hadirin sekalian, program ini akan berlangsung selama seminggu bermula 14 Mac sehingga 21 Mac 2021. Pada tahun ini, pelbagai pengisian disediakan antaranya sesi syarahan akademik, sesi keterlibatan dua hala, perkongsian ilmiah,
dan pertandingan pembentangan poster secara maya. Majlis memohon tuan-tuan dan puan-puan untuk merujuk tentatif ataupun melayari laman sesawang Fakulti Sains untuk maklumat lanjut. Dalam era pasca COVID-19, program ini masih diteruskan secara hybrid. Oleh itu, pelibatan semua warga Fakulti Sains bukan lagi menjadi penghalang. Program ini membawa beberapa objektif, antaranya untuk berkongsi dan memberi pendedahan tentang penyelidikan masa kini selain menggalakkan inovasi dan jumlah penerbitan bermutu dan berkualiti. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput yang berusaha Profesor Madya Dr. Zaitun Abdul Majid timbalandingkan penyelidikan, inovasi dan pembangunan dan alumni bagi menyampaikan ucapan pembuka tirai. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Profesor Dr. Abdul Rahim Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Sains. Yang berusaha Prof. Dr. Fadilah Yusof, Khidmat Akademik dan Hal Ehwal Pelajar. Yang berusaha Dr. Ganesan, anak lelaki Krishna, pengarah program FS Research Week 2021 dan semua barisan AJK, penolong-penolong dekan, pengarah-pengarah jabatan, pengarah-pengarah Institut Pendidikan, rakan-rakan pensyarah, staf-staf dan pelajar Fakulti Sains. Alhamdulillah, saya melafazkan rasa syukur kepada Allah SWT di atas limpahan rahmat dan keizinan yang dapat kita berkumpul pada ini secara fizikal dan juga atas talian bagi meraihkan majlis perasmian program FS Research Week 2021. Pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada Dr. Ganesan, anak lelaki Krishnan, selaku pengarah program serta semua barisan AJK pelaksana yang telah berjaya menjadikan program ini satu kenyataan. Program yang akan berlangsung bermula hari ini hingga 21 Mac akan melibatkan pelbagai aktiviti berkaitan pendidikan di Fakulti Sains. Para hadirin sekalian, Fakulti Sains adalah boleh dikategorikan sebagai fakulti muda di UPM di mana lebih daripada 50% staf adalah berusia di bawah 40 tahun berbanding dengan staf yang berumur 50 tahun. Ini hanya dalam lingkungan 20%. Oleh demikian, fakulti memikirkan strategi yang berkesan agar semua pensyarah muda di fakulti ini dapat menjalankan pendidikan setanding dengan pensyarah senior di fakulti. Oleh itu, program FS Research Week ini adalah salah satu inisiatif fakulti bagi membimbing, berkongsi pengalaman dan menggalakkan lebih ramai pensyarah muda agar dapat bergiat aktif dalam pendidikan. Seperti yang kita sedia maklum, FS Research Week ini adalah yang ketiga diadakan di Fakulti Sains. Program yang pertama diadakan pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020. Pada tahun 2020, seramai 429 bilangan penyertaan telah direkodkan dan pelbagai aktiviti galakan dan pembudayaan pendidikan telah dilaksanakan. Secara keseluruhannya, program Research Month FS 2020 telah berjaya dilaksanakan seperti yang dirancangkan dan kami mendapat berbagai output yang sangat dibanggakan. Kita mengeluarkan 3 patent dan 21 copyright, 1 MOA, pembaharuan MOA antara UTM dan MARDI, 10 Genevieve Index bagi setiap jabatan, grant proposal bagi setiap research group di Fakulti Sains, perkemaskinian web people oleh semua staff, pernyataan pelajar postgraduate pada research month tersebut dan perkongsian teori asas pendidikan. Jadi para hadirin sekalian, oleh kerana pencapaian cemerlang yang telah ditunjukkan Fakulti Sains pada tahun lepas, maka pada tahun ini
program FS Research Week 2021 ditambah baik, di mana pelbagai aktiviti, bengkel, sharing session dan ceramah berkaitan pendidikan akan dijalankan. Jika sebelum ini program Research Month FS 2020 memberi penekanan pada galakan dan pemberdayaan, program pada tahun ini lebih fokus pada peningkatan kualiti dan mutu pendidikan. Jadi antara objektif ialah memberi pendedahan tentang perkembangan pendidikan masa kini, berkongsi maklumat dan strategi penggunaan geran pendidikan industri dan antarabangsa, memberi pendedahan tentang peluang kolaborasi dan jaringan industri, menggalakkan penggunaan hak cipta dan paten bagi hasil inovasi yang dilaksanakan, meningkatkan bilangan mutu dan kualiti penerbitan, memastikan penghantaran manuskrip edited book oleh setiap kumpulan pendidikan ataupun RG Group di Fakulti Sains dan menggalakkan pendidikan pendidikan melalui pameran pendidikan. Kita juga akan mengadakan edited book workshop kepada semua RG Fakulti di mana bengkel ini adalah kesinambungan daripada bengkel pada Research Month FS 2020. Walaupun Research Week ini diadakan selama seminggu, tetapi kita akan adakan bengkel-bengkel susulan bagi memastikan apa-apa yang telah kita rancang bagi FS Research Week 2021 ini dapat dicapai. Okay. Kita juga akan ada di antaranya sesi perkongsian mini-grant proposal oleh Profesor Dr. Zulkifli Yusof, Profesor Madiam, Kemis Dr. Ni Ahmad Nizam, Profesor Dr. Muhammad Syahir Syamsul Omar dan lain lagi di perkongsian daripada pakar-pakar yang telah menunjukkan kecermangan dalam bidang masing-masing. Program ini juga tidak lengkap jika tidak disediakan juga perkongsian how to write a review paper, updating people website, virtual session bagi pelajar-pelajar PG. Dan bagi tahun ini kita juga telah menjemput dua penceramah iaitu Dr. Hafizah Faizal daripada Cymex Innovation Sdn Bhd dan teknologis Dr. Diana Faziha binti Ahli daripada DFNK Group Sdn Bhd dan juga pencerah kita untuk berkongsi pengkomersialan hasil pendidikan. Daripada hadirin sekalian, dari kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Jabatan Timbalan Net Transfer Pendidikan dan Inovasi UTM atas kelulusan dan pertunjukan dana bagi menjalankan FS Research Week ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatan Kuasa Penganjur kerana telah berjaya mengadakan program ini yang sangat bermanfaat. Saya berdoa pada Allah SWT supaya program ini dapat dimanfaatkan oleh semua dan sentiasa dalam redha Allah SWT. Dengan itu, saya mengakhiri ucapan saya pada ini dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zaitun atas ucapan yang penuh inspirasi tadi. Jadi dengan ini, majlis menjemput yang berusaha Profesor Dr. Abdul Rahim Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Sains untuk menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya merasmikan majlis pembukaan Minggu Penyelidikan Fakulti Sains 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Menteri Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Timbalan Dekan Pendidikan Inovasi Pembangunan dan Pembenahan Profesor Madia Dr. Zaitun Abdul Majid, yang berusaha Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar Profesor Dr. Fadilah Yusof, dan pengarah program Dr. Ganison, rakan-rakan pentadbir dan akademik pensyarah, pelajar-pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ahli Jawatan Kuasa yang diperhatikan oleh Dr. Ganison yang telah berusaha untuk mengadakan majlis ataupun program Research Week ini. Program Research Week ini amat penting bagi kita semua kerana research
ataupun pendidikan merupakan intipati sebenarnya kepada universiti ini. Sebab universiti akan dinilai melalui MAIRA. Malaysian Research Assessment. MAIRA, Malaysian Research Assessment. Okay. Jadi next slide. Baik, hari ini untuk pengetahuan semua merupakan ulang tahun ke-9 49 UT. 14 Mac 1972, universiti ataupun UTM ini ataupun masa itu adalah maktab kepada Institut Teknologi Malaysia yang bertaraf universiti. Melihat kepada umur universiti 49 tahun ini, saya yakin bahawa kebanyakan anda adalah lebih muda daripada universiti ini. Sebab kita kata tadi bahawa Fakulti Sains adalah fakulti yang muda, 50% daripada masyarakat kita adalah bawah daripada 40 tahun. Umur universiti adalah 49 tahun. Jadi maknanya anda mempunyai tenaga yang banyak untuk menaikkan lagi, melonjakkan lagi universiti ini ke satu taraf yang lebih baik. Next. Baik. Kalau kita lihat, Research Week ini merupakan salah satu daripada inisiatif kita punya inisiatif Fakulti Sains. Kita ada banyak inisiatif untuk research, development, commercialization dan innovation. Kalau kita lihat Research Week ini merupakan salah satu inisiatif kita. Kita ada banyak inisiatif, kalau kita tengok situ ada 5 semuanya. Semuanya adalah untuk membantu anda semua untuk melonjakkan diri di dalam pendidikan. Bila saya kata pendidikan ini, ada banyak benda sebenarnya dalam tu. Itu penulisan, dengan industri, lepas tu dengan kita kalau ada produk kita komersialkan, kita patentkan dan sebagainya. Jadi maknanya benda-benda ini anda sebagai pensyarah muda mungkin memerlukan bantuan, memerlukan jalan. Jadi di sini sebenarnya kita membuat program dah bila? Dah bila tak apa? Ya. Dah bila tak apa? Sejak bila dia berikan diri PM ni? Sejak bila tak ada berikan ni? Baru lah. Saya boleh berdatang. Bila mula berikan, kita mula pakai bila berikan. Saya kena ulang. Enggak. Dia dah salah, itu dah salah. Slide. Tak sampai. Slide nampak semua. Boleh? Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung balik semula. Jadi pertama
Tadi saya ada menyatakan bahawa hari ini merupakan ulang tahun ke-9 UTM dan saya yakin bahawa lebih daripada 50% daripada staf kita merupakan lebih muda daripada UTM ini. Yeah. Next. Research Week ini merupakan salah satu daripada inisiatif untuk kita melonjakkan pensyarah kita terus maju di dalam research. Bila kita kata research ini, banyak benda yang ada dalamnya. Ada penerbitan, ada macam mana nak research proposal, bagaimana nak buat pitching dan sebagainya. Kan? Jadi kita lihat dalam kita punya planning untuk Strategic Planning 2021, kita ada 5 inisiatif untuk research ini. Dan research week ini merupakan salah satu daripadanya. Di dalam boleh lihat di sana juga ada FS Ethical Processing Charges. Kita bantu pensyarah-pensyarah untuk submit papers kepada jurnal. Mungkin ada charges, kita boleh bantu daripada segitu. Dan juga upgrade of FS Sunshine. Kalau masih ingat dulu, kita hanya tumpukan Sunshine ini kepada satu golongan sahaja. Tetapi kali ini kita buka. Mana semua pensyarah akan kita bimbing. Ada mentoring system dan lain-lain. Dan ini merupakan salah satu ataupun kita beri series of inisiatif pada 2021. Next. Okay. Dalam kita tahu bahawa dalam Fakulti Sains kita ada 18 RG kesemuanya dan kita ada 3 centers. Kita dalam mengatakan tentang pendidikan ini, kita ada trust. Ada niche area dalam Fakulti Sains ni. Apa dia niche area dia? Frontier materials. Ini dalam universiti kita ada 5 niche area. Frontier materials, resource sustainability, health wellness, innovative engineering dan juga smart digital community. Research dalam Fakulti Sains kalau kita lihat, maknanya 4 daripada 5 ni, research kita berada di sana. Sebenarnya tadi ni adalah innovative engineering. Sebab mereka berada ataupun research ini berada di kebanyakannya di Fakulti Engineering. Okay. Dan kalau lihat di sana, banyak daripada kita, banyak terlibat dalam frontier material. Next. Baik. Kalau kita membuat research, pertama sekali kita kena tahu sebenarnya apa kehendak majikan-majikan yang memberikan kita dana. Seperti majikan kita ataupun siapa dia yang memberi dana, pertama adalah KPT. Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi apakah dia punya kluster-kluster yang ada di sana, kita kena fit in. Jadi ini kita kena tahu ni, mana ada 8 kluster kesemuanya. Dan kalau saya lihat tadi dalam kita punya research group, research trust area kita, niche area kita ada 6 daripada 8 ini di Fakulti Sains. Di Fakulti Sains. Next. Yang keduanya adalah yang pemberi dana yang besar kalau kita hendak membuat research adalah MOSTI. Dan perlu saya ingatkan MOSTI pada 8 Disember 2020, dalam pukul 3 bulan lepas, telah melancarkan dasar sains, teknologi dan inovasi kepada Universiti Negara 2021-2030 dan rangka kerja 10-10 MISTI. Ini kita kena faham. Kena faham sebab nanti kalau kita buat research yang lari daripada sini, saya tidak agak kita akan diberi dana di bawah MOSTI. Jadi apakah itu? Next. Okay, dasar sains, teknologi, inovasi negara DSTIN 2021-2030. Ada 4 fokus di sana. Pertama adalah mengukuhkan tadi urus sains, teknologi dan inovasi negara. Nombor 2 adalah menjadikan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi sebagai daya menenangi isu dan cabaran negara. Ketiga, memacu pembangunan dan mengaplikasikan teknologi tempatan ke arah negara berteknologi tinggi.
Dan keempat, menggalakkan inovasi dalam pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup masyarakat. Jadi ini fokus dasar sains, teknologi dan inovasi negara. Okay, jadi yang ini kita kena hafal lah, kena tahu. Sebab dia sampai 2030 ni. Next. Yang keduanya adalah 10-10 milestone. Apa dia 10-10 milestone? Kan, ini dia 10-10 milestone. Dia ada dua bahagian. Satu adalah bahagian sosial ekonomi Malaysia. Satu lagi adalah bahagian pemacu sains dan teknologi bagi memajukan sains dan teknologi di Malaysia. Jadi saya harap para pendidik UPN, pensyarah, mana yang kena lihat pada benda ni. Okay, terus. Cuma ini. Next. Baik, apakah tujuan kesemua ini? Ya, tujuan kesemua ini kalau kita lihat pada graf yang kedua itu, ya, dinyatakan dalam siaran media, dia kata, melalui kedua-dua inisiatif ini, peranan sains, teknologi dan inovasi STI, negara akan dilonjakkan lagi dalam pertumbuhan ekonomi bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara berteknologi tinggi. Itu matlamat dia. Menjadikan Malaysia sebuah negara berteknologi tinggi. Jadi kalau dalam proposal ya, anda akan ada benda-benda macam ni. Okay. Next. Saya nak sentuh sikit saja tentang pencapaian ya. Mungkin akan di-brief lagi oleh Balandekan Tiba. Okay, next. Ya. Nak berikan gambaran bagaimana kita punya pencapaian pada tahun lepas. Pencapaian kita alhamdulillah baik ya. Cuba kita lihat sedikit daripada apakah pencapaian kita. Pertama dalam amount of research funding received. Berapa banyak research funding kita dapat? Kita ada target KPI kita 7,453,000. Yang kita capai pada tahun lepas adalah 6,057,000. Bukan 81%, which is saya rasa pencapaian yang baik. Walaupun tidak 100% tapi pencapaian yang baik. Terus yang kedua adalah tentang number of active grant principal investigators. Kat sini kita lihat kita adalah 84.6%. Tahun ni kalau boleh kita capai 100%, which is saya rasa tidak mustahil. Tak mustahil kalau kita buat sinergi, kalau kita betul-betul fokus, kita boleh dapat 100%. Next. Rapat kepada itu adalah number of index journal and staff. Maknanya berapa banyak penerbitan kita dalam jurnal. Ya. Kita lihat pada tahun lepas kita berjaya menerbitkan 351 artikel di dalam index jurnal. Ya. Dan number of staff yang terlibat dalam penerbitan ini adalah 53.8%. Jadi cuba anda bayangkan, kalau 53.8% yang aktif boleh menerbitkan 351 jurnal. Cuba kalau dia lonjak kepada 90%, pada 100%. Lihat berapa banyak insyaAllah jurnal, indeks artikel yang boleh kita publishkan. Next. Jadi dalam publication indeks jurnal ni kita tumpukan juga tumpuan kita adalah pada Q1 dan Q2. Ya. Jadi 131 artikel dalam jurnal yang taraf Q1 dan Q2 telah kita berjaya terbitkan. Next. Okay. Dan kurang juga IP dan commercialization. Ya, kita ada 38 ya, dalam kategori tersebut. Jadi dengan adanya, saya nampak 38 ni adalah disebabkan oleh kita buat secara intensif pada 2020 melalui kita punya research month. Next. Ini perkara-perkara yang penting dalam pendidikan MOA international dan national MOA. Kita lihat di sana ada peningkatan daripada 2019 dan kita harap 2020 kita buat MOA yang mendatangkan lebih mendatangkan impact kepada kita insyaAllah. Next. Yang kurang juga saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada staff-staff yang berjaya pada tahun lepas yang mendapatkan awards dan recognition. Next. Pada tahun lepas dan juga tahun ini, kita
terkesan sungguh dengan apa yang kita namakan COVID-19. Ya. Jadi kita terpaksa ubah kita kata kita punya banyakkan kita punya cara-cara kerja kita dengan new normal ini. Ya. Dan kita dalam COVID-19 ni ada challenges, ada opportunity. Next. Okay, apa dia challenges dia? Ini salah satu daripada penerbitan yang saya dapat lihat. Dia ada tiga sebenarnya, tiga main challenges. Nombor satu dia kata pandemic has kept researchers from physical lab spaces, delaying projects by months in some cases. Terjadi pada kita sebenarnya. Banyak pada pendidikan kita sama ada terencat ataupun terbengkalai disebabkan oleh kita tidak boleh masuk amal dan sebagainya. Yang kedua adalah social distancing has added to the cost of the research project, forcing institutions to make difficult choices. Social distancing maknanya dalam amal kita lebih ramai orang dah, certain numbers of researchers saja. Jadi benda itu pun merencatkan juga. Yang ketiga, the pandemic has made the funding landscape for research more unstable. Okay. Jadi sebabkan pendapatan universiti pun kurang, pendapatan negara pun kurang, seharusnya dia akan menjejaskan. Ini merupakan challenges dalam menghadapi COVID-19. Next. Dalam pada itu, ada opportunity sebenarnya dalam terjadi COVID-19. Pertama adalah public trust in the work of researchers has increased. Public sekarang ini buka mata kepada penyelidikan, terutama sekali tentang COVID. Jadi dia percaya dah apa yang dibuat oleh ataupun data-data yang dibuat oleh penyelidikan ini mendapat perhatian COVID pada masyarakat. Jadi kalau kita boleh lihat sebenarnya, kalau orang politik bercakap, rakyat tidak berapa percaya, tapi apabila saintis bercakap, mereka buka mata. Jadi public trust ada di sana pada kita. Itu satu. Yang kedua, the pandemic has brought a spirit of collaboration research between institutions. Jadi antara institusi sekarang ni kita nampak mereka betul-betul mereka dah tak pandang dah dulu this is high, katakan university this is lower daripada universiti ni follow ranking. Sekarang ni semua universiti yang hendak berkolaborasi kita terima dan diterima. Itu opportunity. Jadi maknanya di sini kalau kita tak ada peluang, kalau kita kenal, kita berkolaborasi dengan researcher daripada universiti lain. Yang ketiga adalah COVID-19 gives institution a chance to imagine what's possible moving forward. Saya rasa yang paling senang kalau kita nak lihat dari segi fakta ini adalah kalau dulu kita nak buat online teaching, maknanya kita mengambil mungkin 2-3 tahun, tetapi dalam masa 2 minggu kita dah buat benda-benda ni. Itu salah satu. Jadi melalui research pun super juga sebenarnya. Kita lebih senang untuk dapat meeting dengan researchers daripada negara ini dan negara-negara luar dengan hanya buat online saja. Yang contohnya. Okay, next. Okay. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada EJK Research Week, utamanya Dr. Ganesan yang telah cuba untuk membuat satu program yang saya nampak lengkap. Kita ada semuanya 12 program daripada 14 hari bulan sampai kepada 18 hari bulan. Jadi saya harap kesemua kita dapatlah membuka perhatian sebab semua ni adalah penting. Item-item penting yang perlu di dalam research. Kita tidak boleh saja seorang researcher yang duduk dalam lab tanpa membuat penulisan jurnal. Dan kita tak boleh saja menumpukan penulisan jurnal tanpa kita aim for Q1, Q2. Dan kita tak boleh juga menumpukan kepada Q1, Q2 tanpa kita nak buat lain-lain innovation dan juga commercialization. Sebab itu penting juga. Jadi benda ni berkait-kait. Jadi semua ini telah kita lengkapkan dalam 1 minggu. Dan semua ini dapat membantu anda insyaAllah untuk memahami kepentingan dan cara untuk membuat perkara tersebut. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Dan saya harap semua dia dapat menumpukan perhatian pada minggu ini. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Minggu Research Week Corporate Science UPM 2021. Sekian. Terima kasih Profesor atas perkongsian dan ucapan peresmian yang penuh bermakna sebentar tadi. Hadirin yang terhormati, sebelum mengakhiri majlis pada pagi ini,
Mari kita saksikan saya montaj video Minggu Penyelidikan Fakulti Sains 2021.